Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, alhamdulillah hari ini saya Asma binti Ahmad, pelajar sepada USIM kohort 10 pada 6 November 2020 pada hari Jumaat yang mulia ini telah sampai ke Inabah Kuala Nerang. Ya, sekarang kita berada di hadapan Inabah ini, Inabah Malaysia Jabal Soh. Anda kini sedang berada di zon zikir. InsyaAllah ni kita berada di laluan masuk dan kita bersama dengan staf Inabah yang meraihkan kehadiran saya bagi mewakili kumpulan zon utara yang akan ke dalam Inabah ini. Nama saya ni Pak Su Jaafar bin Syafi'i, adik pada Pak Guru Haji Datuk Haji Maluki As-Sujak bin Syafi'i. Jadi Inabah ni sebenarnya berasal daripada satu perkataan Arab yang dipetik daripada Al-Quran surah berapa ayat dan ayat berapa saya lupa, yang mana wa unibu ila rabbikum, kembalilah kamu pada Tuhan kamu. Jadi Inabah artinya kembali, nak mengembalikan manusia kepada jalan. Mereka dah hanyut jauh tersesat jalan dengan heroin, morfin, syabu, pil kuda, habis merim, pening, celaru, tak ada malam. Kami minum boleh? Kita biasa-biasa, santai-santai. Ya. Jadi tujuan Inabah ni sebenarnya kita ambil dalam skop yang agak besar sikit. Nak dia dua tujuan peranannya. Pertama, nak manusiakan manusia supaya hidup tak jadi sia-sia. Sebab manusia ni kalau dia tak jadi manusia, hidup dia jadi sia-sia. Contoh dia mak repit dengan bosia, penyakit yang sungguh sia-sia, merosak nama Malaysia. Naik motor angkat tayar belagak tak kena gaya, menempat bahaya. Itu bahasa saja. Saya memang sastra klasik yang dididik oleh Cikgu Mahmud Arifin. Cikgu Mahmud Arifin. Arwah Cikgu Mahmud Arifin. Mudah-mudahan rohnya dirahmati Allah. Al-Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Manusia ni nak dimanusiakan, itu tujuan apa? Tujuan Inabah itu bukan nak manusiakan manusia. Yang kedua, nak mengislamkan orang Islam. Ini skop yang kecil sikit lah. Kalau besar tu manusia, nak manusiakan manusia. Umumlah manusia ni dia umum. Tapi kalau mengislamkan orang Islam ni, dia hanya orang Islam lah. Sebab orang Islam belum tentu dia beriman. Tapi orang yang beriman dah tentu dia Islam. Ibarat contoh, tiap-tiap ayam tak semuanya bertelur. Tapi kalau telur ayam, mesti daripada ibu ayam lah. Berarti kita nak mengislamkan orang Islam. Kadang-kadang orang Islam dia tak mau ikut Islam, tak mau semayang, tak mau buat apa yang Islam suruh. Inabah main peranan nak mengislamkan orang Islam. Sebab tu syarat pertama nak jadi anak bina di Inabah, mesti buat agama Islam lah. Kalau lebih agama Islam, kita tak boleh terima lah. Kita tak paksa dia masuk Islam, tapi dia kena memang macam tu lah. Syarat pertama lelaki, yang kedua Islam. Itu jadi peranan ke Inabah ni nak mengislamkan Islam. Inabah ditubuh daripada tahun 1980 di satu tempat yang namanya Kampung Pulau Bidin. Kampung tempat kelahiran kami lah. Kampung Pulau Bidin kat mana? Lebih kurang 25 km daripada Inabah sekarang ni, iaitu dekat dengan Pekan Langgar, Bukit Bina. Ya. Pekan Langgar, Bukit Bina. Tak baca itu memang kita selalu makan barang runcit, keperluan harian antara Pekan Langgar dengan Pekan Bukit Bina. Kat Alustar lah. Dia lebih kurang 14 km daripada Bandar Alustar. Saya sukat dengan meter motor saya.
Tengok kereta motor saya pada rumah sampai Pekan Alostar, kira-kira 14 km daripada Bandar Alostar, Kampung Pulau Bidin, tempat kelahiran Pak Guru lah. Dia berfungsi di Pulau Bidin lebih kurang 17 tahun. Nah, itu pada tahun 1980 sehingga 1997. 17 tahun lah. Banyak melahirkan generasi-generasi cemerlang di Pulau Bidin. Dia ada buku laporan saya sikit lah. Banyak melahirkan generasi cemerlang di Pulau Bidin. Yang anak Inabah masuk daripada tahun 84 dulu. Sebelum tu kami tak buat laporan tau. Itu yang susah je. Daripada tahun 80 Inabah mula berfungsi. Pak Guru ambil biasa-biasa, tak ada isi borang, tak ada apa, ambil macam adik-beradik macam keluarga dia. Jadi tak ada laporan, kita tak tahulah. Masa tu dekat rumah lah. Kat rumah peribadi dia. Dia jaga masa Hidup sekali ya. Mayang sekali dengan dia makan, kali dia tidur sekali lah. Tidur sekali pun mimpi tak sama. Dia tidur tiap-tiap lagi bagus. Jadi sembahyang Jumaat sekali, makan sekali. Selama banyak tahun juga tu. Waktu Pak Guru buat rumah asing. Tahun 91 saya ingat Pak Guru mula buat rumah dia. Waktu Inabah tu dia wakaf terus dia wakaf jadi Inabah satu Malaysia. Pak Guru buat rumah asing tahun 91 sampai 93 siap rumah dia. 93 dia mula buat satu masjid. 95 siap masjid tu. 96 mula mengorak langkah ke sini. 97 berjelah ke sini. Sebab sana ujian banyak sangat. Memang di mana pun ada ujian, macam Rasulullah juga. Di Mekah banyak ujian, berhijrah ke Madinah. Macam itulah dia memang kena hijrah. Kira berhijrah di sini tahun 19? Sini tahun 1997 bulan Ogos. Mula pindah sini saya catat tu. Petang hari Rabu 27 Ogos 1997. Saya boleh ingat tarikh itu. Sebab saya kata kepada Pak Guru, saya kata Muhammad, kita pindah esok je lah. Esok tarikh senang ingat, 28 bulan 8. Senang ingat, 28 bulan 8. 28 Ogos 1997. Dia kata esok, aku kena kemari ayam suruh. Masa tu pagi. Aku kena kemari ayam suruh. Kereta boleh masuk kemari, aku pindah. Kerana kemari ayam banyak, tak boleh masuk. Hari ni ayam dah. So, tak ni kita berangkat. Lepas asap tak ni, tangkap. Jadi saya pun ingat 27 bulan 8. Hari Rabu petang. Bahaya asap. Mula berangkat. Di Pulau Bidin. Pak Guru semua mari sini, saya masih di Pulau Bidin lagi. Sebab saya nak tunggu orang yang tak tahu dia akan masuk Pulau Bidin. Jadi di sini saya ingat dah pada tahun 97 sampai sekarang tahun 2000. Oh mana dah berapa 23 tahun, 24 tahun ni orang tua. 24 tahun lah berfungsi di sini, lebih kurang 24 tahun. Di Pulau Bidin 17 tahun, tapi banyak melahirkan generasi cemerlang. Ya, saya ibaratkan sebagai ABC, anak bina cemerlang, anak bina contoh. Umpamanya Mahyudin Husin baru kembali ke rahmatullah baru ni, memang anak bina yang terbaik. Dia mati ajar dia lah buat yang mana. Bukan COVID, bukan apa, dia ajar dia. Umul Quran khusus pada awalnya Mahyudin bin Husin. Serta anak-anak Inabah yang lainnya telah kembali ke pangkuan Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini apa lagi? Tujuan Inabah, peranan Inabah, matlamat Inabah. Ya, peranan Inabah ni itulah nak membantu. Apa nama? Kalau kita kata tujuan Inabah ni nak membantu pihak pemerintah, nak bantu masyarakat, nak bantu guru dia. Itu tujuan Inabah ditubuhlah untuk membantu pihak pemerintah menangani masalah dadah dengan akhlak, akidah lah. Tujuannya untuk masyarakat yang bermasalah akhlak, dadah, akidah kan. Begitu juga nak bantu guru yang suruh buka Inabah ni. Bukan sengaja buat guna buka guru daripada pondok pesantren di Solaya, Jawa Barat, Indonesia. Tempat Pak Guru menerima ilmu. Maaf, tuan nak nama pesantren tu Pak Guru di Indonesia tu. Jaga mak dia ni, jaga mak dia itu pun ambil boleh. Nama dia dipanggil
Kalau bahasa Indonesia ni dia panggil kiai ya, kiai itu kiai orang. Tapi dia ni atas pada kiai lagi ni. Kiai itu ustaz. Tapi dia ni peringkat orang alim besar, mursyid lah senang. Guru mursyid, Khalifatul Mursyid. Khalifatul Mursyid Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Nama panjang ni ni. Khalifatul Mursyid. Kalau disebut kiai itu dia rendah sikit. Kiai itu ustaz. Khalifatul Mursyid Haji Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Dalam catat luar tu. Dialah guru baru yang suruh buka pusat ni dalam pemulihan akidah dan dadah masuk akhlak lah. Peranan dia, peranan tapi tujuannya. Kalau peranan inabah ni untuk nak menerapkan nilai-nilai Islam lah. Dengan melalui solat dan zikrullah. Sebab kita kalau kita tak tunduk pada Allah, tak sujud pada Allah, nafsu takkan tunduk dengan kita. Nak kata kita perlu sembahyang, perlu zikir. Jadi peranannya ni nak menerapkan nilai-nilai Islam melalui pengamalan Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah. Solat, zikir dan pengamalan lain lah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu peranan. Kita makan besar kalau lepas tu dia kena duduk sini dan nak kena bimbing dia. Cara dia zikir tu macam mana. Sebab kalimah zikir dia ada 12 huruf. La ilaha illallah tu 12 huruf. Jangan lebih, jangan kurang. Lebih tak mau jadi sesat. Contoh la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tarikat tu dah selalu dah sesat. Dia tambah-tambahkan huruf, tak boleh. Dia mesti 12 huruf. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan lebih, jangan kurang. Kurang tak mau, la ilallah, la ilallah, itu tak cukup huruf. Oh, dia memang salah. Sebab tu dia kena duduk dengan kita akan bimbing dia. Bagaimana letak kalimah la ilaha illallah. Perlu bimbing dengan guru. Dia tak mau main tiu-tiu, nanti berjelaru. Al-halu wal-biru, selalu. Dia perlu guru. Jangan main tiu-tiu. Maka perlu dia duduk sini 8 bulan lah. Baiklah. Kita akan bimbing dia. Itu peranan dia. Matlamat dia. Matlamat ni ke arah melahirkan generasi cemerlang lah. Insan kamil. Insan yang sempurna lah. Itu matlamat dia. Nak melahirkan generasi cemerlang. Insan kamil. Dia ni ibarat barang kita semula. Barang kita semula bukan kadang-kadang hebat pada barang original. Contohnya saya ingat seorang anak inabah daripada Sandakan Sabah. Nama dia Abdul Khadir Khan bin Abdul Rahman. Dia sekarang jadi kontraktor besar. Dia banyak bagi sumbangan kat Islam baru yang siap pada lama tu. Berapa ratus ribu kan dia bagi. Banyak dia bagi 40 ribu, saya tak tahu lah tu. Sebab dia bagi tangan ke tangan. Rahsia dia dengan buat guru lah banyak. Itu mana kata. Asalnya dia seorang penagih dadah. Tapi sekarang dia jadi kontraktor. Tu kata barang kita semula ni memang hebat. Baik-baik pada barang original. Saya barang original pun tak dilawan mereka. Bakso tu macam bakso jugalah. Dia naik motor pada hari tu. Tak apa Pak Su dah melahirkan ramai insan-insan hebat. Pak Su tak boleh bawa kereta. Kereta bawa Pak Su. Ni macam tak ada apa, tak ada lesen kan. Tak boleh bawa kereta. Anak inabah ni dia memang orang kata guru cakap guru kan. Murid lebih pada guru, tapi dia mesti buat master contoh. Balik tengok guru dia dulu, guru lagi ijazah master lah. InsyaAllah dia lebih hebat dari guru ni. Guru dia. Walaupun naik motor tapi lebih hebat. Tapi saya bangga lah dengan anak-anak inabah kita yang berjaya cemerlang. Kata buat guru kadang-kadang di Sarawak seorang Masjid Kucing ni ada imam muda buat guru, aku tak kenal dia. Aku peluk dia, aku cucuk tangan dia, ambil berkat imam muda. Dia tolak tangan. Dia kata saya nak murid buat guru tau. Saya masuk inabah tahun 95 dulu. Keluar inabah saya mengaji sampai Mesir. Sekarang saya jadi imam di sini, dia lantik saya murid buat guru. Masuk di Pulau Bidin dulu tahun 95. Baru keluar ayam mata.
Ini barang kita semula. Hebat, mana barang original. Jadi itulah. Matlamat dia nak belajar. Banyak anak bina cemerlang. Saya ada buku tu, saya hilang buku tu. Saya suka ambil yang lama-lama. Yang pada tahun 84 sampai 99 tu saya kira okey lah. Tahun 2000 ke sini tu saya kira laporan baru. Sebab saya suka lama-lama. Lama ni kadang-kadang saya dah nombor tu dah. Nombor yang anda dah tidak ada dalam perkhidmatan. Terlalu lama. Saya suka yang 30 tahun lebih. Dia tak terlibat dengan dadah sampai rokok pun tak isap. Itu saya suka contoh Ustaz Rajali daripada Tawau Sabah tu. Tu dia masuk tahun 96 dulu kat Pulau Bidin. Saya terima dia. Sekarang dia dah jadi Dr. Rendes Indonesia. Dia belajar di Indonesia. Balik jadi duduk bantu buat di sini, buat rumah di sini. Suami isteri duduk nak bantu buat guru daripada Tawau Sabah. Begitu juga ni Haji Rajelan. Haji Rajelan tu pada Ipoh Perak. Sekarang semua ada dalam buku. Ada syarat-syarat kemasukan Indabah. Semua dalam buku tu. Saya buat syarat dulu yang pertama saya kata atas kemahuan dia sendiri. Pertama lelaki. Perempuan kita tak terima lah sebab kita sini semua lelaki. Perempuan kita tak boleh sebab nak handle dia tu. Nanti dia kata dia tak mau sembahyang, dia haid susah. Banyak masalah kan kena perempuan tu. Lelaki dia tak ada haid di sana. Jadi pertama lelaki. Yang kedua agama Islam lah. Yang ketiga atas kemahuan dia sendiri. Nak perbaik diri dia tu. Kalau dia tak mau, susah dia nak bantu. Macam mana dia tak mau? Dia tak mau berubah. Susah. Macam kata pantun Melayu satu. Pantun sikit. Dia tak mau berubah. Biar berdentung guru di langit, air tempayan takkan kucurah. Biar digantung dibakar angin, pendirian takkan berubah. Susah. Memang susah. Dia tak mau berubah. Dia nak isap dadah juga. Susah. Maka itu kita perlu orang yang mau. Contohnya kita ambil contoh mudah Nabi Nuh. Nabi Nuh dia buat bahtera yang besar, yang luas, yang cantik untuk menyelamatkan umat daripada banjir. Tapi anak dia sendiri tak mau naik. Isteri dia sendiri tak mau naik. Dia tak boleh buat apa. Mati tenggelam gitu. Maka tu Indabahnya tu. Kamu nak masuk atas kemauan kamu. Kalau keluarga paksa susah. Dia tak mau keluarga paksa. Payah nak dapat hasil. Tapi kalau dia mau, insyaAllah. Banyak yang cemerlang kerana dia sendiri mau kita bantu dia. Ya. Yang kata apa? Kalau air bah perahu masih tersangkut, apalagi kemarau panjang. Kalau di Indabah tak boleh nak ikut, apalagi kalau dah pulang. Pulang dia bersendirian, keseorangan. Puisi, buat buku khas puisi. Ya, saya memang saya nak buat. Dah dapat satu buku dah. Nak buat pula buku tu orang boleh tahu semua apa yang berlaku. Kisah Pak Guru Kadang-kadang Pak Guru banyak suka duka dia lah. Saya buat dalam pucuk saja boleh lah. Saya buat cerita Pak Guru. Bila hari ulang tahun kelahiran Pak Guru, saya buat persembahan saja. Puisi. Cerita sejarah Pak Guru, dia senyum. Saya cerita suka duka dia. Dia ditanduk oleh kerbau betina sampai dia merana. Pernah kena tanduk Kena tanduk semua. Kerbau tu dia beli untuk nak buat kenduri perkahwinan anak-anak bina dia lah yang dah berjaya. Dia nak buat kenduri, Gogas supply semua lah Gogas dulu. Dia beli kerbau tu. Kerbau mengamuk tanduk dia teruk. Pak Guru tu suka duka dia. Dia masuk dalam sajak layar dia senyum. Sehingga dia dapat pingat. Yalah Datuk Setia di Raja Kedah. Dia beri oleh Allah Yarham Sultan Abdul Halim tahun 19. Tahun 2017. Oh, baru ni. Barulah 2017 berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Masa tu Arif Sultan Kedah bagi dia sendiri. Di Tihu Koma. Datuk. Umur baru berapa? Tak ingat. Yang dapat tu susah. 20 tahun lebih pihak pemerintah pantau perjuangan Pak Guru. 20 tahun lebih Pak Guru dipantau perjuangan dia dalam Indabah ni. Apa tujuan dia, apa matlamat dia, apa sebenarnya. Dia selalu ambil budak-budak penagih ni. Apa sebenarnya kan? 20 tahun lebih dia pantau, dia pun tengok, dia akhirnya dia bagilah. Sultan bagi dia satu pingat. Datuk Setia di Raja Kedah. Pada hari Ahad 15 Januari 2017. di Istana Anak Bukit. Sana Anak Bukit lah. Betul sana Anak Bukit. Suami Sebelum tu tahun 2014
baru diberi anugerah di peringkat daerah Padang Terap sebagai tokoh pendakwah. Jadi saya keluar dalam sejarah saya. Pak Japan ni dia ingat. Saya catat apa yang berlaku, saya catat. Jadi bila saya keluar, dia tanya, boleh ingat apa yang berlaku, saya catat Pak. Saya memang minat. Bila tak boleh nak garang, tak pandai. Dalam bahasa lisan, buat saja boleh cerita. Jadi apa sebenarnya saya nak cerita ada di mana? Syarat masuk dia banyak salah satunya. Yang tadi ketiga atas kemahuan ibu. Dia tak kemauan dia. Yang kedua bilanya dia ada kes mahkamah, kes polis, kes yalah hospital ke apa ke, dia kena selesai dululah. Sebab bila dia masuk inabah, cakap boleh tak mau bagi dia keluar, tak mau bagi dia balik. Biar dia duduk sini. Kalau dia nak keluar, kita bawa keluar dia. Kecuali lah ada kematian tu, kita tak tahu kita nak mati, keluarga dia mati, kita bagi dia balik. Dengan cara keluarga dia mengambil. Dia balik seorang, kita tak boleh. Dan kalau dia nak masuk, mesti ada keluarga bawa masuk dia. Kalau dia main seorang-seorang dia, kita tak boleh terima. Sebab kita tak tahu latar belakang dia. Jangan-jangan dia lari pada penjara, dia main serah diri sini. Jadi kita dicas pelindung jenayah, akta berat tu. Dia tak ada tempat berlindung, dia mari sini. Jadi maka tu kita, bila dia boleh seorang-seorang dia, kita tak boleh terima. Mesti ada keluarga dia bawa waris dia, yang tahu latar belakang dia. Lebih-lebih yang ada isteri. Dia buat surat izin isteri dah selama 8 bulan duduk sini. Nafkah zahir batin. Banyaklah. Jangan diganggu dia lah. Tak ingat saya pun sebab. Tadi Pak Suri cakap dia 13 syarat. Yalah, syarat 13. Tapi saya pun tak ingat. Buku dia tak. Alah tak ada. Buku saya tu orang pinjam. Macam kata lah. Dulu saya ada formula tu. Tapi saya tak ingat formula saya mesti bertakwa. 13 huruf, 13 perkara. Mesti bertakwa. Daripada atas tu bawah. 1 sampai 13. 1, 13 kemudian mesti bertakwa. Cukup 13 huruf lah. M tu apa dia? Mempunyai kemahuan sendiri contoh. Saya ingat tu pun. Betul tak 13 huruf? Cukup tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sebagainya. 13. Macam rukun solat. 13 huruf, 13 syarat. M tu mempunyai kemahuan sendiri. I tu 4 keping gambar ukuran pasport. Dia macam tu lah. Oh. Sebab nak masuk file. Itulah dia kalau ada buku tu seronok. Tengok. Pinjam bila saya nak bagi balik saya pun nak guna buku tu. Keping gambar. Ukuran pasport. Maksudnya masuk kat sini bersistematik lah. Siap ada gambar semua kat profil dia. Ya Allah, memang terbaik lah. Kita nak buat isu-isu dan maklum balas balik nak tengok berapa yang berjaya, berapa yang tak berjaya. Sebab kita bukan bisnes. Kalau bisnes, tak ada masalah. Saya masuk duit je. Kau nak rosak, kau rosak lah. Saya duit masuk kita. Tapi kita bila dia gagal, kita kecewa. Kecewa sangat. Kenapa dia boleh gagal? Kita cuba buat posmen. Bagi apa promoter? Kaji sidik dia. Siapa dia ni boleh gagal. Sedangkan dia duduk sini, tengok bagus kelas pengajar masuk masjid tak pernah miss. Kadang-kadang saya biasa kata aku main masjid tengok ada. Main masjid tengok aku tak ada. Mana dia saya tak pergi masjid kan? Banyak tu. T tu banyak lah. T tu telefon tak boleh guna lah. Apa macam lah. Ada simbol dia tu. T tu telefon tak boleh guna pakai lah. Tak boleh. Telefon bahaya juga tu. Ya betul. Tak boleh. Itu syarat saya rekal diri tu. Saya rekal mayah hajat minta Tuhan kau nak buat syarat inabah. Bawa bagus cantik ni. Bagus sayang. 13 syarat cantik. Rukun semayang ber-13. Dah ambil formula mana. Pak mayah hajat minta Tuhan Mamat bagi nak buat. Lepas tu dapat. Rukun sayang. Malah ni dah orang lain pegang bahagian. Bagian pejabat mereka buat syarat lain buat suai. Tapi tak pandai keluar semua. Saya SPN 3 je. Oh Allah tak pandang tu. SPN 3. Komputer apa saya tak reti. Saya ambil bahagian pengamalan dan pengajian lah ni. Saya tugas saya ni bahagian pengamalan dan pengajian termasuk laporan-laporan ni saya buat lah. Dan esok siap laporan bulan 31 Disember. Saya serah kat pejabat atau pejabat mencari saya. Mana laporan tahun 2020 tu. Cepat tapi. Jangan tak tapi sebab laporan saya cerita semua. Sebab aku bergelak. Aku kata laporan ni cepat. Kena tapi.
Untuk masuk diary bagus. Cerita sungguh-sungguh. Tapi dalam kes selimut orang cerita ni. Budak lari orang cerita. Tak payah cerita lah budak lari tu. Umpama contoh. Dia pejabat kena buat lembaga penapis. Yang mana patut cerita, patut tak. Jadi apa lagi? Biasa 8 bulan tu dia orang duduk kat sini memang maksimum 8 bulan. Ya. Ada yang minta lebih tak Pak Su? Sekarang betul. Soalan tu bagus. Ada yang minta lebih. Ada yang dia rasa seronok kat sini. Yang kat luar pada kerja solat. Dia main sini dia lagi seronok. Dah lebih sampai terus nak berkhidmat. Contohnya Pak Din jabat Ganu. Berapa tahun dah duduk sini tak mau balik. Dia tak mau balik. Bagus dia balik cuti. Haji Al-Jalan dah terus rumah sini. Banyak nak mau balik. Dia seronok. Kecuali yang kat luar tu sembahyang fardu pun tak nak buat, apalagi sunat. Sikit-sikit sembahyang, sunat ni tak mau duduk. Banyak sangat sembahyang. Dia tak dapat merasai nikmat solat. Dia tak mau gelisah. Nikmatnya iman, lazatnya iman, manisnya iman dia tak dapat rasa. Tak mau. Tapi kalau orang dapat rasa nikmat manisnya iman, macam Bilal Ar-Rabah sanggup dipanggang dengan batu. Allahu Ahad. Allahu Ahad, dia tak kata lain. Tapi dia bebas dari sini Abu Bakar kerana nikmat iman dia tu dia tak mentukar hati lah. Contoh lah kan. Biasanya kalau mula-mula masuk tu proses masuk tu dia buat macam mana? Soalan saya lupa. Bagus tanya aku tu bagus. Saya pun tak ingat. Mula-mula masuk dia bagi rehat 2 minggu. Nama dia bilik detox, bilik kurungan. Dia bagi buang giat tu selama 2 minggu. Bagus soalan ni. Saya pun tak ingat. Jadi masuk rehat itu 2 minggu. Kita tak kacau dia lah. Pak sembahyang, apa tak peduli sebab dia mabuk lagi. Saya tak settle dia. Bagi makan dia. Makan minum kita jaga. Sembahyang apa dia punya pasal lah tu. Mabuk-mabuk sembahyang apa. Cukup 2 minggu tu kita tengok keadaan dia dulu. Kadang-kadang syabu ni dia makan besar juga. Saya dadah, saya takut 4 jenis dadah. Saya abang 4 jenis dadah memang patut juga takut lah. Syabu, pil khayal, apa nama hidugam, ubat batuk. Memang kacau otak. Ubat batuk dia, doktor tu makan satu cancah, lepas bedah satu botol. Kau dah tidur, malam lena. Malam berjaga. Siang hari tidur. Sekali kita malam kita tidur. Ubat batuk, pil khayal, hidugam. Dia terus kira dia. Cabu 4 ni. Ini memang Yahudi dan Nasrani lah. Memang dah target dia lah. Jalan saja saya. Setajam-tajam mata kapak. Tak akan kayu dapat dikopak. Malaikat kayu ulunya juga. Habislah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Mantap. Sebab zikir ni kena kuat. Sebab tu budak-budak tanya saya. Kenapa kita zikir kuat? Tuhan bukan bekak, Tuhan bukan tuli. Zikir pelan-pelan sudah. Buat apa zikir terjerit-jerit? Bagus soalan kamu. Soalan kamu ni. Zikir terjerit Tuhan bukan bekak. Tuhan bukan tuli. Pelan-pelan dah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Baik. Sebenarnya tu yang peka tu hati kita. Bukan Tuhan. Badan di masjid, hati di kedai runcing. Badan di masjid, hati di supermarket. Dia gila. Dia faham tu. Anak master ni dengan main. Bapak dia kerja ke mana hebat lagi bak bersyarah. Cikgu lah. Betul tekaan. Suruh cara. Jadi badan di surau, hati duk merayau. Tak mau makan tu, kita tak mau. Kita nak badan di masjid, hati di masjid. Kasut tunggu kat luar tak malah. Jadi jalan dia, kaedah dia ataupun metode dia dengan zikir dan solat tu jangan. Zikir kena tunggu-tunggu mantap. Kadang-kadang dia tengok bola. Gol. Pelan-pelan. Bola tu nak masuk tak tepik pun masuk. Kalau pun tepik pecah seorang, bola tu tak masuk juga. Jadi buat apa bising-bising tengok pelan-pelan tu dah. Zikir bising tak boleh. Tengok bola bising. Kita buka minda dia berfikir. Zikir kuatlah proses hati. Bila hati tu dah stabil, selaras, seimbang, setimpal, tak ada dah depannya kamu. Itu macam saya cerita tadi Ar-Rahmah Hidin Husin tu.
Dia bisa tidur dah 2 malam lo pakai seluar dia ni setengah jasa dia hebat majoriti. Senarai anak bina contoh. Dia bisa tidur dah 2 malam dah lo pakai kamera seluar dia. Kan pakai tani dah untar tu. 2 malam. Dia kata 2 malam dah ni duduk aku kalau aku nak isak bila masa boleh kata patu. Tapi aku dah tak mau aku nak pergi paku tunggu paku balik ni. Tak surah paku. Dah masuk. Dia bawa tunjuk kat dia. Buncung. 2 malam dah aku kalau aku nak isak apa. Tapi aku dah tak mau aku tunggu paku balik. Malam ni paku sampai. Malam ni aku surah paku. Biar paku nak buat apa. Tindakan apa aku nak sekarang ada. Contoh pasal tak boleh bikin dulu kan. Hati dah tak mau. Tapi kalau hati nak, biar berdentung buruh di langit, air tempayan tak akan kucurah. Biar digantung dibakar hangit, pendirian tak akan berubah. Susah. Hati yang penting hati. Sebab tu zikir tadi ni, nak proses hati, perlu mantap. Tapi ada kaedah dia lah. Ada cara dia. Terbudu-budu, jangan main jiru. Pak gua akan tunjuk cara letak la ilaha illallah. Pelak kat mana, kabareta kat mana, petenang kat mana. Baru dia minyak dia. Pelak masuk ayam. Pelak tak ada api. Jadi dia betul-betul ni ingat dia buat zikir. La ilaha illallah. La ilaha. Tak bakat. Dia bangkit 2 orang. Lari. Dia lari. Dia kena ada teknik dan taktik dia cara berzikir. Kena belajar. Kena guru. Maksudnya kena berguru secara berhadapan. Sebab gua akan tunjuk cara dia hantar. Sebab tu kena duduk sini. Kadang-kadang dia nak minta ayat jampi. Balik. Wah, macam kalau boleh macam tu selesai saya tak payah buka pondok Inabah ni habis beratus-ribu nak buka teruk. Main jampi-jampi balik selesai lega saya pun tak mau sudah. Ni saya tak boleh buat macam tu. Hati. Saya tengok satu cerita filem Melayu waktu saya simpan belum terlepas ini. Seni kata dia mesti ambil iktibar. Tajuk dia Han Cepat. Nordin Ahmad dengan Rami. Dialog dia tu. Berbalik tengok dialog dia tu. Saya ambil iktibar. Saya buka kata Inabah dalam kuliah. Saya bergelap. Nordin Ahmad kata kat Rami. Aku boleh bunuh kau tu lah. Kalau aku mau. Tapi apa arti perjuanganku? Sia-sia tu. Sia-sia tu aku bela kau. Kerana aku sangka kau dibunuh sultan. Dan hari ini aku tak boleh pikirkan kau tu. Sia-sia. Macam tu kita. Aku boleh ambil kau dadah kalau kau mau. Aku boleh ambil kau dadah kalau kau mau. Tapi apa arti perjuanganku? Kau bangun tengah malam atau orang tidur ribuan mimpi di malam sepi. Aku bangun bersujud pada Allah. Tunduk pada Allah. Tiba-tiba kau yang aku pilih. Sia-sia perjuanganku. Ya Allah, ni dialog bagus. Kalau aku nak 7 lapis jubah aku tanggal satu persatu. Tapi kalau aku tak mau, kau terlalu bulat, aku tak mau kau nak buat apa aku. Hati tu kalau perempuan, contoh perempuan Melak tadi tak ada. Banyak sudut dia boleh bawa. Daripada filem Nordin Ahmad dengan Imam Amin tu. Saya kata-kata apa? Aku tengok filem apa tengok. Tapi apa aku balik. Aku kena balik kau ambil dia. Apa hari ni aku simpan orang jebat tu. Elok dia sedap. Nafsu, hati. Dia ada 3 maksud ni boleh baik. 4 dah malah. 4 tambah 3 malah. Manusia boleh jadi jahat pun tempat-tempat juga. Satu. Tapi mana dulu jahat dulu ke baik dulu? Kalau jadi baik, pertama akal. Mana dulu pun tak balas tapi ada 4 tu. Akal, hati, nafsu. Akal, hati, nafsu. Satu lagi yang kau nak jadi baik lah, kawan. Kau jadi baik kawan, kau nak jadi jahat syaitan lah. Ada mati juga. Syaitan menghasut ke arah kejahatan, kemaksiatan yang berlarutan tanpa batas kata. Oh, tu pasal saja sikit. Kalau jadi baik, pertama akal. Mana dulu pun tak balas tapi ada 4 tu. Akal, hati, nafsu. Akal, hati, nafsu. Satu lagi yang kau nak jadi baik lah, kawan. Kau jadi baik kawan, kau nak jadi jahat syaitan lah. Ada mati juga. Syaitan menghasut ke arah kejahatan, kemaksiatan yang berlarutan tanpa batas kata. Oh, tu pasal saja sikit. Kau nak jadi baik, akal diisi dengan ilmu yang hebat.
makrifat. Bukan ilmu khurafat. Dua, ilmu khurafat dia sesat. Tapi ilmu makrifat dia kenal Allah. Dia tak boleh banyak akal. Sebab tu saya kata dia bila rosak akal, CJ banyak tak pakai. Saya dulu CJ banyak, saya gantung. Nampak kaksakan baku jatuh pabrik. Tu saya tapal ke kapuk lubang-lubang baku. Banyak CJ saja orang bagi. Saya, apa tujuan aku gantung CJ ni? Saya tu, aku nak tunjuk orang artinya aku riak. Riak bahaya ni. CJ saya pergi ceramah bagi CJ. Buat saja apa bagi CJ. Balik kantung penuh dinding. Lalu saya tengok mati apa tujuan aku gantung CJ banyak ni. Kalau aku nak tunjuk kat tetamu mai rumah hati aku riak. Saya buang habis semua masuk dalam album. Saya nak motif sebelah saya keluar. Bila rosak akal, CJ banyak tak pakai. Tapi kalau akal sihat, CJ senang dapat. Banyak peti akal yang pertama akal. Jaga akal. Kalau akal dah kena heroin, morfin, syabu, pil kuda, habis pening-pening jelaru tak tahu mana. Akhirnya jadi gila. Gila mental. Kadang-kadang dia gentuk. Kawan dia kata batai yang sembahyang orang gentuk. Aku kami yang sembahyang, batai pasal apa? Gila pasal apa? Yang batai dah yang sembahyang. Aku tak nak yang sembahyang, tak ambil. Tak batai. Kawan dia. Kadang-kadang dia jadi was-was. Cabu. Usul dia. Allah. Usul dia. Allah. Tapi 5-6 kali tak selesai. Kawan dia kata, adu belakang pula biar aku jadi imam. Kawan dia pun mental jadi agak. Buang-buang jadi. Ya, rumah tengok aku jadi imam. Usalli fadhul zuhri 4 rakaat. Allah. Sekali ya. Bukan bayar pun. Dia ambil rosak. Cabu. Banyak ubat-ubat lain minum lah. Holik ke, Fantagri tak boleh gas. Holik ke, Milo ke. Banyak yang tu kacau syabu. Air ketum tu bodoh tu. Air ketum. Ketum berikan ramai juga tak yang masuk sini? Dulu ada. Dulu tu bayar ketum ni. Ada satu tempat saya mau sebut dalam nama tempat tu kan. Dia ada 3 maksud ni boleh baik. 4 dah malah. 4 tambah 3 malah. Manusia boleh jadi jahat pun tempat-tempat juga. Satu. Tapi mana dulu jahat dulu ke baik dulu. Kalau jadi baik, pertama akal. Mana dulu pun tak balas tapi ada 4 tu. Akal, hati, nafsu. Akal, hati, nafsu. Satu lagi yang kau nak jadi baik lah, kawan. Aku jadi baik kawan, aku nak jadi jahat syaitan lah. Ada mati kan. Syaitan menghasut ke arah kejahatan, kemaksiatan yang berlarutan tanpa batas sekatan. Oh, tu batas saja sikit. Kau nak jadi baik, akal diisi dengan ilmu yang ilmu makrifat. Bukan ilmu khurafat. Dua, ilmu khurafat dia sesat. Tapi ilmu makrifat dia kenal Allah. Dia tak boleh banyak akal. Sebab tu saya kata dia bila rosak akal, CJ banyak tak pakai. Saya dulu CJ banyak, saya gantung. Nampak kaksakan baku jatuh pabrik. Tu saya tapal ke kapuk lubang-lubang baku. Banyak CJ saja orang bagi. Saya, apa tujuan aku gantung CJ ni? Saya tu, aku nak tunjuk orang artinya aku riak. Riak bahaya ni. CJ saya pergi ceramah bagi CJ. Buat saja apa bagi CJ. Balik kantung penuh dinding. Lalu saya tengok mati apa tujuan aku gantung CJ banyak ni. Kalau aku nak tunjuk kat tetamu mai rumah hati aku riak. Saya buang habis semua masuk dalam album. Saya nak motif sebelah saya keluar. Bila rosak akal, CJ banyak tak pakai. Tapi kalau akal sihat, CJ senang dapat. Banyak peti akal yang pertama akal. Jaga akal. Kalau akal dah kena heroin, morfin, syabu, pil kuda, habis pening-pening jelaru tak tahu mana. Akhirnya jadi gila. Gila mental. Kadang-kadang dia gentuk. Kawan dia kata batai yang sembahyang orang gentuk. Aku kami yang sembahyang, batai pasal apa? Gila pasal apa? Yang batai dah yang sembahyang. Aku tak nak yang sembahyang, tak ambil. Tak batai. Kawan dia. Minta gelas dapat gelas lah. Minta ayam kan dengan gelas. Takkan dia pakai ayam saja. Aku dah kena kat kita holik satu. Dengan gelas, dengan sancah, dengan holik panas kita. Holik panas satu. Dengan gelas, dengan kita air kecil-kecil ibu sini. Dengan sancah air banyak. Aku minta holiknya. Jadi kita boleh buat kerana Allah insyaAllah.
Tuhan jamin. Tak ada masalah. Jadi solat. Boleh tahu latar belakang Pak Su, nama Pak Su? Pak Su ni tak hebat. Nama Pak Su Jaafar bin Syafi'i. Pak Su Jaafar bin Syafi'i berusia sekarang ni 59 tahun lah. Bini seorang je, anak 3, perempuan semua. Baik, pengajian kita sebut juga. Pengajian sekadar SPM 3 lah, pekat 3. Pengajian tak banyak, SPM pekat 3 ya. Lepas tu saya cenderung pada bidang sastra lah. Tajam. Di Inabah, saya berkhidmat dalam bidang pengajian dan pengamalan serta laporan tahunan. Orang bagi setiap tahap, saya setiap tahap mereka semua buat. Saya dulu ni. Tapi di jawatan Inabah tu dia tak ada mantuk saya sebagai setiap tahap. Bintang kata. Saya cukup buat apa pun pada saya bukan penting jawatan tu, tak ada apa. Saya minta Pak Guru pejabatnya kat rumah, saya tak mau duduk sana. Belum Pak Guru duduk pejabat kat sana lah. Dia sudah 2 sebab mamak saya tak boleh tak selesa di jabat sana. Pasal orang keluar masuk ilham dia tak mari. Saya nak buat sajak nak buat khutbah jemaat, ganggu. Yang kedua telefon bunyi sangat, dia cering ganggu. Saya telefon tak mau. Kalau telefon bunyi saya ada satu dah, saya tak perlu. Pak Guru bisa tanya saya telefon tak mau langsung telefon. Ganggu. Ni pelik tu. Ada sebab dia tak mau telefon. Berbagai rasa. Kalau orang telefon datang meja tu, esok nak Inabah bagi Pak Su nak pinjam telefon tak, saya tak bagi, saya tak gemar. Saya bagi lagi lepas speaking dia berkata apa. Lepas speaking atok lain dia buat ngaruk, rosak habis semua. Apa tak? Tak ada telefon, saya lecah cik. Hari ni kau nak buat kebah dia juga. Persaudaraan dalam Islam cik. Quran mana boleh masuk, hadis mana boleh masuk. Saya senang depan ilham tak bagi, saya start betul keluar habis. Kadang-kadang tak mutu tu dia bagi. Cik naik. Bijak Allah Ta'ala, bijak laksana. Menjadi sesuatu dengan sempurna. Ada jantan, ada betina, ada Hindu, ada Cina. Semua tu ada guna. Cuma kita buat tak kena. Boleh. Balik dia tulis, dia masuk dalam kepala. Balik dia tulis. Kadang saya main mandi. Buat di sini kan? Di Inabah ni? Masjid saja. Oh, ada masjid kat Ada masjid. Kita buat di masjid boleh, dia tak ganggu. Sekira solat Jumaat. Boleh. Masa Sultan Abdul Halim dah kami buat surat minta. Atas 2 sebab Sultan lulus. Memang ada dalam ni lah. Sebelum tu kami bayar kat Kuala Lumpur dengan Naitik. Oh, jauh. Tak jauh, Kuala Lumpur 3 km je. Naitik 2,5 km. Tapi dia nak pergi sana. Tu ya tu, nak pergi nak angkut. Tak muat, transport tak cukup. Bas tak boleh masuk ni. Bas tak boleh, Siti juga. Masalah. Lepas tu, kadang-kadang tengah semayang dia pun lari. Tu yang bayar tu. Bawa pergi cebur gigi, baru cebur lari. Dia kata dia sakit gigi. Dia kata sakit gigi, doktor tak cabut. Dia kata tak sakit lah. Tak sakit dah. Dia cabut lari dah. Nak cabut gigi, cabut lari mengarut hang ni. Jadi, kita minta kat Sultan atas 2 sebab. Satu, transport tak cukup. Nak ulang dia, nak angkut mereka. Yang kedua tengah sembahyang lagi, dia pun buat masalah. Kami bukan nak peduli dah. Dah kami angkat tasbih, tak peduli dah. Kita tak fikir nak Dah, dijat tak pula. bijak tu dah. Kita tak bijak tu dah. Masalah tak lagi lah. Allahumma antas salam wa minka salam. Allahumma lantas jalan. Ya Allahumma antas salam. Ya Allahumma lantas jalan. Habis. Jadi Sultan kenal Sultan Abdul Halim dulu bagus sungguh. Sultan Abdul Halim ni ar-rahmatilah. Lepas tu ada Fatihah kat dia aja bagus. Dua mimbar kita berdoa kat dia, orang doa selamat dulu semua dia Sultan Abdul Halim. Panjang umur ni. Kepada arwahnya Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni Al-Murum Sultan Badri Shah. Nabi Syafat Mujizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sewangkan